Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Ipoh. Alright. First of all, okay, saya nak mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Beri satu tepukan kepada anda. Okay. Dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Managing Director of Malaysia, Indonesia dan Brunei, Mike Dong. Staff MW, Kak Ain, Hafiz, Saras, thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay, saya proceed dengan memperkenalkan diri saya. Okay. Saya Muhammad Aimarul Husni bin Razwan dan pasangan Aina Fadilah dikenali sebagai Dinda dan Bonza. Okay, ditaja khas dalam bisnes ini oleh akak ipar saya sendiri, Akak Ana dan Abang Swat. Beri satu tepukan. Seterusnya, FDD Bukhari dan Hazli Falina, satu tepukan. Seterusnya, founders EDC Abang Syariman dan Kak Diana, satu tepukan. Seterusnya, Diamond Direct Rosli dan Jamilah, satu tepukan. Dan seterusnya, insan yang banyak mengajar saya dalam bisnes ini, founders Double Diamond, Syarul Fahmi dan Maziatul Mokhtar, satu tepukan. Dan seterusnya, pinjamkan tangan anda untuk mendoakan upline seterus saya, founders Double Diamond, ayah anda Abdullah dan Bonda Mariam, satu tepukan. Okey. Saya Bonza, senang saja. Bonza lah kan. Saya Bonza, asal daripada Johor. Dinda daripada Melaka. Okey, saya berjumpa dengan si dia ni di Universiti Pertahanan Malaysia. Okey. Okey. Saya mengambil jurusan Mechanical Engineering dan dia Electrical dan Communication, dan saya berjumpa bersama dia semasa kelas dia. Tapi bukan satu kos, cuma hari itu jodoh saya digabungkan. Lecturer ada seorang saja, seorang mengandung, tak dapat hadir. Dia duduk sebelah saya, sebab situ je seat kosong yang ada. Okay. Dan dari masa tu juga dapat result matematik rasanya. Saya tengok result dia dulu lebih kurang lulus saja. Okay. Alright. Tapi masa tu markah saya kurang 2 daripada 100. Beritahu bukan pada saya lah, kan? So masa tu dia dah start adore dengan saya. Dia start adore kan. Walaupun yelah kan, orang ramai kata kau ni beauty and the beast lah kan. Saya tak duli lah kan. So kenal dia ni pun kata hari-hari suffer. Sebab dekat Universiti Pertahanan ratio wanita dan lelaki ni, perempuan dan lelaki ni 5%, 95% lelaki. So dia ni mata lelaki tumpuan lah kan. Hari-hari suffer, senior panggil, kena ragging, kena taji, itulah saya. Hari-hari. Padahal saya kenal dia sebab nak ajar dia. Dia kata, you jadi mentor I lah, you ajar I matematik lah. Itu saja. Kan? Hari-hari kena teruk. Berkorban 4 tahun saya kena lanyak dengan senior. Okay, itu saja. Saya sikit-sikit lah. Nak lain kita tepi-tepi lah kan. Okay, so saya bekerja sekarang sebagai engineer, marine engineer dalam TLDM, Navy, still kerja sampai sekarang. Dan Dinda adalah bekas engineer di Bayan Baru, Bayan Lepas.
So bermulalah kisah hidup saya bersama dia, berkahwin dan memiliki 3 orang cahaya mata. Aish Kausar, bye-bye. Bye-bye sikit. Aish Kausar, 8 tahun. Amanda Sasabila dan Aish Falah. Alright. So detik permulaan dia, saya join bisnes Amway ni bermulanya selepas saya kahwin dengan dia. Anak kedua masa tu, anak pertama dan anak kedua. Saya masa tu dipostingkan ke Sabah disebabkan saya punya dapat pangkat lah. So saya kena transfer ke Sabah, posting. Dan semasa tu Dinda bercuti panjang disebabkan bersalin. Dan selepas dia nak menyambung kerja, dia dah tak dapat sebab dia punya post dah kosong. Post dia dah kena ambil orang. So masa tu dah start lah kehidupan saya dengan dia. Saya menyara diri saya dan diri dia bersama keluarga, saya seorang saja. Kan? Komitmen sebelum kahwin, kereta ada, rumah ada, loan PT-PTN pun ada. Kan? So disebabkan kata komitmen terlalu tinggi, Dinda dia cari side income, menjual contact lens, menjual wheel, dia pandai jahit. Dinda pandai jahit. Okay? Jual wheels, jual segala jenis masakan, madu untuk tambah, untuk baiki kita punya kedudukan dalam kita punya bisnes lah, kita punya ekonomi dalam rumah tangga. Disebabkan masa tu pun saya dah start ada seorang anak dan dia mengandung lagi seorang. Masa tu saya dah kat Sabah dah dan saya tak pernah bawa dia pergi Sabah, saya saja pergi seorang. So saya duduk separately daripada kahwin sampai sekarang. Okay. Sangat-sangat sedih sebenarnya hidup ber-PJJ ni, tapi hati nak kena kuat lah kan. Tengok anak membesar bukan depan mata saya, depan bapa saya. Beri tepukan kepada bapa saya. Ya. Okay. Tugas tanggungjawab saya diambil oleh Dinda dan ayah saya. Hantar anak, jaga anak, ngaji anak, semua dia. So saya sebagai Navy, so saya menghabiskan banyak masa saya di atas kapal on board ship untuk jaga kesejahteraan rakyat Malaysia lah. Okey. Sesi perkenalan bersama bisnes Amway. Saya diperkenalkan dengan bisnes Amway masa tu bini saya bersalin, tengah berpantang. Akak dia, Kak Ana, membawa bisnes Amway kepada Dinda. Semasa tu tengah berpantang. Dengar je lah. Dan upline saya, beri tepukan pada Hazli Palina. Tanpa segan, silu, jemu, hari-hari datang melawat sampai ayah pun cakap, rajin betul kawan kau ni datang melawat. Kan? Nak datangkan rezeki pada saya punya upline kan. Tanpa dia punya tekad lah kan. Nak sponsor kat. Last sekali sponsor lah. So saya dah masa tu dah di Amway kan. Di Amway kan senang cerita. Okay. So akak saya bagi bisnes ni, beri peluang Amway ni kepada Dinda. Dan dia menjadi diamond sekarang. So why not? Kita ada adik-beradik, ada saudara mara, kita try untuk sponsor mereka dahulu. Boleh? Alright. So saya buat secara part time, Dinda buat secara full time. Saya ada masa, saya buat. Saya tak ada masa, saya cuba buat. Tapi Dinda hari-hari buat Amway. Hari-hari buat Amway. So, apa yang saya boleh bagi dekat Dinda? Kalau masa saya pun sendiri saya habiskan ke atas kapal, apa yang saya boleh bagi dekat Dinda? Saya hanya boleh bagi dorongan. Boleh bagi nasihat. Boleh bagi galakan, tolakan. Tolong jadi kawan untuk Pillow Talk.
mengadu hari-hari. Hari ni saya buat aktiviti di sini, di sini. Saya just pinjamkan telinga saya untuk dia saja. Sebab masa tu saya berada di Sabah. Hari-hari, abang tadi yang keluar, close. Alhamdulillah. Okay, besok close lagi tau. Okey, itu saja. Itu saja saya boleh bagi. Dan masa tu jugalah, kan saya terfikir, why saya tak berada bersama dia untuk buat bisnes ni. Kan? Sebab masa tu dia dah start tunjuk dia punya progress. First, sebenarnya Dinda cerita dengan saya, dia nak pinjam duit saya RM90 je. Masa tu sponsorship RM90. Saya cakap, okey, pinjam untuk apa? Pinjam nak join bisnes. RM90 bisnes apa? Ada ke bisnes yang semurah itu? Ada tak ada? MW saja yang boleh. Dan sekarang ni harga dia lagi rendah, RM60 saja. Betul? Dan semasa itu jugalah, kan, saya tanya, nak buat bisnes apa? Saya tanya kerap kali. Direct selling. MLM. Semasa itu. Dan semasa itu jugalah, saya trigger something. Saya search dulu MW ni apa, disebabkan semasa itu tengah hot Tok Belagak. Siapa kenal Tok Belagak? Masa tu, zaman Tok Belagak, zaman Arba tengah naik, direct selling yang sebenarnya skim cepat kaya. Dan saya search, saya tengok, rupanya MW ni dah lama berada di Malaysia ni. Beri satu tepukan kepada untuk MW. Alright, so di situ saya pinjamkan RM90 saya. Dalam masa beberapa hari dia dah pulang dah RM90 saya tu. Dia kata dah untung dah. Beri tepukan pada dia. Dinda ni, saya kenal dia daripada saya belajar. Dulu dia jual brand A. Adalah brand A, wanita punya. Jual dari bilik ke bilik gigih lah. Gincu lah. Perfume lah. Kan? Saya punya term dengan dia ni, kau ni jual taik pun laku. Dia ni, dia letak produk dia macam ni je. Ramai dah orang PM. So saya galakkan lagi dia. Buat macam tu lagi yang, buat macam tu lagi, buat macam tu lagi. Itu je lah saya boleh bantu sebenarnya. Kan, nak kata saya nak jual, saya pernah belajar dengan dia. Tu, roti, brownies. Saya belajar dengan dia. Sebab masa tu tengah hot. Kan, nak buat kelas, nak buat apa. Kan, anak buah saya ada subordinate. Apa bos? Pegang spana, lepas tu pegang do. Agak-agak do tu ada minyak tak? Tangan hitam, kita main enjin. Besok uli do. Buat roti dekat Sabah. Saya bawa bread maker tu usung. Last kali saya buat roti, saya jamu kat dia orang, senyap. Dia orang ni semua nak makan ke sebenarnya? Kan? Tapi kritikan tu saya just ambil sebelah mata je. Kan, orang kata lah, kau ni ikut laki, ikut bini lah apa. No. Saya tahu apa yang sedang bini saya buat, pasangan saya buat untuk membaiki kedudukan saya, membaiki ekonomi saya. So, saya pun belajar dari hari ke hari, dan Dinda banyak share leadership, dia banyak share apa yang, orang kata apa, dia pergi ke HM, pergi ke center meeting, dia akan ambil gambar, dia akan tunjuk kat saya. Hari ni ayahanda ajar ni. Hari ni Fahmi ajar ni. Walaupun saya jauh, saya masih keep in touch dengan MW. Saya nak MW, saya kena belajar MW. Right. Dan saya mengambil peluang bersama isteri saya juga. Kan, saya dah cakap dengan dia, yang minta maaf tak dapat cuti. Kenapa bang? Saya cakap, lepas ni, cuti-cuti ni semua saya nak bawa ke hujung tahun. Sebab ALS di hujung tahun masa tu. Kan, dia dah tunjuk kan, abang kita dah queue untuk pergi Hokkaido. Bang,
Okay, the start daripada tu saya memang duduk 3 bulan sekali baru saya balik. 3 bulan dekat Sabah sekali saya baru balik. Sebab nak dapat cuti susah. Kelayakan cuti saya susah. Dan saya nak minta cuti kepada bos saya, tak ada buah dah. Kalau saya asyik cuti je. Nak ALS dan sekarang ni nak pergi ke DI pula. Bulan 10 ni saya akan pergi ke Santorini dan Greece. Kan? Dan saya di sini pukul 6.30 tadi saya baru sampai. Saya habis kerja pukul 5, saya kena rush balik. Datang sini. Sama lah hari-hari. 5 pagi bangun, 5 pagi habis kerja, rush balik rumah. Kalau kata saya ada di darat, saya akan join untuk house meeting, untuk apa, untuk segala jenis event yang ada dalam bisnes saya. Alright? So inilah gambar-gambar anak-anak saya buat demo. Kan, nak support isteri punya pasal, saya beli baju untuk anak saya, join sekali buat roti juga. Okey tak okey? Right. So saya banyak menghabiskan masa, sekiranya saya free, sekiranya saya balik, pasangan saya dah buat aktiviti, saya stay kat rumah, saya akan spend masa saya yang saya rasa saya dah culas banyak dengan anak-anak saya. Saya dah culas dengan family, saya akan support dia dari segi menjaga anak, dari segi rumah tangga, saya akan settle down semua. Dan selepas pasangan saya balik, besok tu ada aktiviti, saya baru join isteri saya. Alright, so cukup rasanya sampai di sini. Saya serahkan kepada isteri saya sebab the full timer adalah isteri saya. Saya hanya part time saja. InsyaAllah satu hari nanti saya akan share lagi dengan anda. Saya serahkan kepada pasangan saya. Tepukan dulu untuk Bonza. Rehearsal tak datang. Tapi podium. Tepukan. Alright. Jadi, tepuklah kuat sikit. Saya first time dengar dia speech tau. Kalau anda rasa anda first time, saya pun first time. Bagus ke tak bagus? Macam tak sama dengan rehearsal. Tepuk lagi sekali. Okey. Jadi, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Amway. Amway Malaysia dulu. Tepukan untuk Amway. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kita punya Managing Director Malaysia. Amway Malaysia, Indonesia, Brunei iaitu Mike Dong. Tepukan. Dan juga all the Amway staff. Tepukan yang paling gemuruh juga kepada barisan cikgu-cikgu ataupun upline saya yang berada bersama kami, bersama-sama kita malam ini. Tepukan. Alright, dan juga terima kasih kepada keluarga saya yang bersama-sama juga. Tepuk yang paling gemuruh lah. Okey, jadi anda dah ready ke? Tak dengar suara lah. Boleh tak bagi saya motivasi sikit? Memang hebatlah, tepuklah untuk diri kita. Okey? Motivasi tak cukup. Sikit lagi motivasi. Lagi. Sebab saya akan termotivasi, saya akan share lagi banyak kalau saya dapat feedback yang awesome lah. Mana feedback yang awesome tu? Okay, so nak dengar tak cerita? Nak dengar ke tak nak? Oh ni patah balik, sorry. Tepuk. Okay, ni dia terlupa cerita. Saya minta RM90, dia terus bagilah masa tu. Sebab apa? Sebab modal yang kecil. Bagus tak Amway? Hari ni masuk ahli Amway lagi rendah, RM60. Bagus ke tak bagus? Siapa lepas ni dia nak sponsor ramai orang? Angkat tangan. Tepukan untuk kita semua. Okay? So, yang paling bestnya, saya kenal Amway diperkenalkan oleh ahli keluarga saya sendiri, iaitu kakak saya yang bersama-sama kita malam ni. Tepukan untuk kakak saya. Jadi hari ini, kalau anda ada saudara mara, adik-beradik, kenalan rapat yang bawa anda dengar tentang Amway, perlu tak anda percaya?
Siapa lagi yang perlu kita percaya selain daripada ahli keluarga sendiri. Jadi kalau ada adik-beradik yang bawa anda datang sini melihat MW, percayalah. Sebab siapa lagi kita nak percaya selain daripada ahli keluarga sendiri. Setuju ke tak setuju? Tepukan kepada ahli keluarga kita dahulu. Okey? Okey. Macam tadi MC cakap, ada Emerald tadi dia share family dia MW. Dan saya pun with blessing, saya ada family MW saya. Kakak saya, penaja saya. Tepukan. Adik saya, Founders Platinum Aini Mas Azura. Tepukan. Dan adik bongsu saya, Platinum Direct Aina Akilah. Tepukan. Dan ayah saya sendiri, seorang silver producer. Tepukan. Best tak kalau ahli keluarga kita semua MW? Family saya semua MW. Tepukan dulu tu MW. Okay. So ini keluarga kami semua MW. Okay. Big Y. Saya bukanlah nak MW sangat pada permulaannya. Saya cuma nak cari duit. Okay. Saya cuma nak cari duit. Dan pada ketika itu Allah rezekikan MW. Sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana. Setuju ke tak setuju? Kita selalu berdoa nak rezeki lebih. Setuju ke tak setuju? Rezeki saya Allah bagi MW. Tepukan dulu untuk MW. Okay. Jadi, bila saya dapat MW, bila saya buat keputusan nak join MW, saya punya big why satu je. Saya nak bagi kesenangan kepada ibu ayah saya. Sebab kami datang daripada keluarga yang sangat biasa-biasa. Ayah saya seorang tentera, ibu saya seorang suri rumah tangga dan kami mempunyai 6 orang adik-beradik. Jadi kehidupan biasa-biasa sahaja. Tak pernah senang. Maksudnya biasa. Tak senang lah, tak senang. Siapa ada sama macam saya, datang daripada family biasa-biasa, angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Tepukan untuk kita semua. Jadi perlu tak kita ada big why? Perlu. Jadi masa tu, saya ingat satu je. Sebab waktu saya bekerja, saya boleh bagi duit dekat ibu ayah saya setiap bulan. Jadi bila saya berhenti kerja atas banyak faktor, salah satu faktornya adalah saya punya company tu dia kata you mengandung, ambil cuti banyak, jadi you berhenti ataupun you bercuti tanpa gaji lah selama setahun. Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Saya dengan MW, saya mengandung berkali-kali pun, MW tak pernah pun suruh saya stop. Tepukan dulu untuk MW. Okey? Jadi saya alhamdulillah alhamdulillah saya bersama MW pada ketika itu. Upline saya, penaja saya, kakak saya dia cakap MW boleh bagi 4,000 sebulan. Dia bekerja, dia ada gaji dia sendiri. Yang tak ada kerja tu saya. Jadi dia kata, adik buatlah bisnes MW. MW boleh bagi 4,000 sebulan. Bagus tak? Bagus ke tak bagus? Samalah macam penaja kita semua dekat sini. Penaja kita, dia nak sponsor kita sebab dia nampak potensi dalam diri kita. Barulah dia nak sponsor kita. Siapa yang lebih bertuah melainkan kita apabila ada orang lain nampak potensi? Setuju ke tak setuju? Dia bagi tahu, hang buat MW, nanti dapat 4,000 sebulan. Masa tu saya hanya percaya. Hari ni kalau anda ada upline bagi tahu you boleh. You boleh. You akan tukar pin. You akan jadi diamond. You akan jadi silver, emerald. Kita rasa blessing ke tak blessing? Sepatutnya kita rasa blessing sebab ada orang nampak potensi diri kita. Bagus ke tak bagus, MW? Tepukan dulu untuk kita semua. Okay. Jadi kerjaya saya terhentilah. Rezeki saya bersama MW. Sebenarnya certain benda yang berlaku dalam hidup kita, sebenarnya kita cuma perlu follow the flow. Sebab insya-Allah saya berhenti kerja baru saya buat MW. Kalau saya tak berhenti kerja, agak-agak saya nampak MW tak? Jadi apa pun berlaku dalam hidup kita, just follow sahaja. Boleh ke tak boleh? Sama macam anda hari ini, anda di sini dalam keadaan anda sedang mendengar MW. Ada yang belum masuk ahli, ada yang buat bisnes tapi tak meningkat, ada yang dah lama 3%, ada yang tak silver-silver lagi. Tapi kenapa anda di sini? Kenapa anda di sini? Maksudnya rezeki anda memang dengan MW. Tepukan dulu untuk kita semua. So, teruskan. Jangan berhenti. Boleh ke tak boleh?
Okay, so saya mula-mula masuk, saya tak tahu Amway itu apa. Tapi kakak saya kata, nak pakai tak sabun? Dia jual dekat saya sabun basuh baju RM40. Patutnya kakak bagi je lah kan sabun tu. Dia suruh saya beli. Bagus ke tak bagus? Tepuklah kuat sikit. Disebabkan sabun RM40 ni, hari ni pendapatan saya waktu diamond dulu, secara puratanya lebih kurang RM40,000 sebulan. Bagus ke tak bagus? Siapa sini tak pakai sabun lagi? Sabun SA8 ni siapa tak pakai lagi? Kalau anda tak pakai, saya tak cakap, anda yang cakap. Okay. So, first kali, saya tak pandai Amway. Saya tak tahu Amway. Saya tak tahu macam mana dia punya flow. Dia punya bisnes macam mana kan. Jadi apa yang saya buat adalah, saya hadir ke house meeting. Ini adalah satu tempat yang boleh mengubah masa depan kita. Anda kalau hari ini upline anda sediakan tempat meeting, anda kena bersyukur. Sebab rezeki. Rezeki lah. Saya, rumah upline saya, FDD Hazni Falina, masa tu dia buka untuk kami timba ilmu. Jadi saya tak tahu tentang Amway, tapi saya nak berjaya dengan Amway. Apa yang saya buat, first adalah saya pergi belajar dulu. Bagus ke tak bagus? Dan saya yakin dan percaya anda semua pernah masuk meeting. Betul ke tak betul? Yang tak pernah masuk lagi, anda perlu try masuk. Sebab dekat sinilah kita boleh start membina impian. Setuju ke tak setuju? Jadi sebelum nak bina impian, kita belajarlah dulu tentang dia punya product sales and marketing plan. Bagus ke tak bagus? Tepukan untuk upline kita semua. Okay? Dekat sini juga saya mencipta banyak kenangan. Saya seorang suri rumah tak ada kawan tau. Kalau saya terus jadi seorang suri rumah, saya rasa saya tak berpeluang nak pakai baju kembang-kembang macam ni. Kembang tak baju saya? Sekembang-kembang je lah, dah first time pakai ni. Cantik ke tak cantik? Tepukanlah dulu untuk kita semua. Okay? So, bila saya buat Amway, yang paling saya suka adalah ramai kenalan. Dan kenalan saya tu semua bersemangat. Kalau kita, dululah saya dekat tempat kerja saya kan. Kalau saya semangat nak pergi kerja seorang-seorang, klik saya yang lain, tak semangat pun nak pergi kerja. Kan, saya ni semangat seorang-seorang je. Tapi buat Amway, kalau saya semangat, klik ataupun rakan-rakan subline yang lain, semua sama-sama semangat. Tepuklah dulu untuk house meeting yang upline saya sediakan. Sama macam anda hari ni, anda tak kenal antara satu sama lain, tapi anda berada di dalam satu dewan yang semua orang positif. Bagus ke tak bagus? Tepukan untuk kita semua. Okay, saya nak share ni. Ini house meeting upline saya. Buka untuk saya, kita semua belajar lah. So saya bawa anak buah saya. Saya start bawa anak buah saya datang belajar. Lepas tu, bila dah terlalu ramai, saya buat house meeting dekat rumah saya sendiri. Rumah saya tu kecil sangat. Jadi tak boleh masuk ramai. Terima kasih kepada upline saya yang sentiasa membantu dan ada bersama-sama dalam perjalanan Amway saya. Tepukan untuk upline saya. Okay, so ini rumah saya penuh. Penuh. Lepas tu, buat dekat luar garaj. Tak buat kat dalam rumah dah. Buat dekat luar. Tepukan kepada FEDC Syariman. Tepuklah kuat sikit. Upline saya datang. Kan? Dekat luar pula. Sebab dalam rumah dah tak muat. Bagus tak macam ni? Bagus ke tak bagus? Kalau bagus, tepuklah kuat sikit untuk upline kita. Seterusnya, bila dah terlalu ramai, saya buka tempat meeting yang lebih besar dan lebih selesa untuk kumpulan belajar. Upline saya pun datang. Bagus ke tak bagus? Tepuk kuat sikit. Okay. So, bila saya dah start belajar dekat house meeting, saya dah pandai lah tentang produk. Setuju tak? Dah belajar. So, tiba masanya untuk kita buat jualan lah. Jadi, upline saya bantu untuk kami berdemo. Sebab bisnes Amway ni, kalau kita cakap-cakap, orang boleh dengar lah. Tapi kalau kita tunjuk, orang lebih nampak. So, upline saya ajar keluar rumah, buat aktiviti, buat demo dan sebagainya. Jadi, di situlah permulaan saya ke start keluar rumah. Start bina keyakinan diri. Semua disebabkan dorongan upline. Bagus ke tak bagus? Siapa nak jadi orang yang ada perubahan dalam hidup dia? Angkat tangan tinggi-tinggi.
Turun tangan. So start hari ni anda buatlah perubahan. Anda belajar dulu, anda dah dapat ilmu tu, anda start berkongsi dengan orang lain. Boleh ke tak boleh? Tapukan untuk kita semua. Okey? So ini adalah permulaan lah. Permulaan, okey? Seterusnya, apa saja program? Saya ni masuk dalam MW, dapat join dengan tim upline saya. Kan, upline saya sediakan banyak sangat prasarana. Banyak sangat program. Sama macam anda semua dekat sini, ada upline ada buat program. Betul ke tak betul? Jadi saya gunakan kesempatan itulah sebab saya baru. Kalau saya cerita dekat orang, mungkin orang tak nampak, orang tak faham. Sebab saya tak ada bukti nak tunjuk bahawasanya MW itu bagus. Jadi bila kita bawa orang ramai-ramai dekat mana-mana platform seminar dan sebagainya, dekat situ dah ada orang tukang cerita. Bagus tak? Jadi tugas saya adalah meramaikan orang. Saya cuma cerita je. Jom kita pergi, jom kita tengok peluang. Macam tu. So start hari ni, kita gunakan perkataan, jom kita tengok peluang. Boleh ke tak boleh? Bila orang dengar tentang peluang, kan? InsyaAllah lah orang nak ikut. Sebab peluang MW bukan peluang yang biasa-biasa. Peluang yang luar biasa. Jadi dia rugi kalau dia tak ikut. Setuju ke tak setuju? Tepukan untuk kita semua. So, saya memang bagi 100% komitmen untuk semua program yang upline saya atur. Jadi, saya mesti kena sentiasa bawa bas. Sebab nak bawa ramai-ramai orang, kena sediakan bas. Anda tengok, ni semua bas. Upline saya ajar macam tu. And then, kalau program seminar memang bawa ramai orang lah. Jadi, kalau kita nak orang ramai ikut kita, kita mesti buat perubahan diri. Boleh ke tak boleh? Sebab orang dekat luar sana nak MW. Tapi kadang-kadang kita yang tak cukup presentable. Kita yang tak cukup ciri-ciri untuk orang ikut. So penting untuk kita ada image. Itu yang selalu upline saya ajar. Upline saya ajar. Setuju ke tak setuju? First kali nak bina image tu, kita kena kemas dulu lah kan. Barulah orang nak ikut. So rajin-rajinlah cerita tentang peluang MW kepada orang lain. Boleh ke tak boleh? Okey, seterusnya inilah antara program-program yang saya bawa ramai orang. Okay? Seterusnya bila saya dah bagi komitmen. Alhamdulillah rezeki saya, upline saya bagi saya peluang untuk saya berkongsi. Ini kali pertama saya berkongsi dengan ramai orang. Dekat sinilah tempat saya mula-mula dapat pengalaman untuk bercakap depan ramai orang. Anda rasa bagus tak kalau anda pandai cakap depan ramai orang? Bagus ke tak bagus? Siapa lepas ni, bila dia tengok, Diamond cakap depan ramai orang, dia ada satu impian terdetik dalam hati dia, one day aku pun nak cakap macam tu. Ada tak? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya, first time saya join seminar, saya duduk dekat bawah, saya bagi tahu dekat pasangan saya. Saya nak cakap macam orang tu. Saya tak, masa tu saya tak alert tahu apa yang dia cakap. Saya cuma cakap, saya nak jadi macam speaker tu. Saya nak duduk atas stage. Saya nak cakap dengan ramai orang. Sedangkan masa tu saya baru sangat buat bisnes MW. Punyalah bersemangat bila join program. So anda hari ni, kalau anda dengar Dinda bercakap dekat depan, anda kena ada satu impian yang one day aku pun nak jadi diamond, one day aku pun nak duduk atas stage, one day aku pun nak cerita tentang kisah aku. Boleh ke tak boleh? Tepukan untuk kita semua. Jadi saya bijak gunakan peluang lah. Saya akan angkut ahli keluarga saya ke mana-mana program. Sebab apa tahu? Sebab saya nak cakap banyak kali pun kadang-kadang yalah kita tak reti nak cerita. So apa yang saya buat bila upline saya sediakan platform ataupun program, saya bawa mak ayah saya datang. So bila mak ayah saya datang dengan MW sendiri, mereka restu dan doakan saya buat MW. Bagus tak macam tu? So anda kalau kata ada pasangan ataupun ahli keluarga anda yang macam tak faham MW lagi, bukan salah mereka. Sebab mereka tak tahu lagi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bawalah mereka ke program-program MW, program-program upline. Boleh ke tak boleh? Sama macam anda hari ni, kalau anda ikut kawan anda ikut adik-beradik anda yang bawa anda ke sini, anda sepatutnya rasa sangat-sangat bersyukur. Sebab kawan anda ataupun adik-beradik anda tu sedang nak menunjukkan satu peluang yang sangat hebat. Tepukan dulu untuk orang yang bawa kita ke sini. Tepuk kuat-kuat. So, apa yang saya buat lagi? Bila saya dah nampak MW,
Saya dah nampak MUA. Saya nampak ramai orang dah berjaya. Macam hari ni kita tengok ramai diamond dekat depan-depan ni kan. Jadi saya selalu terinspirasi dengan diamond-diamond yang berada di depan. Kadang-kadang saya tengok cantiknya baju. Macam apa yang saya tepukan kepada founders Double Diamond Mazliat. Tol, tepuk kuat sikit. Saya selalu suka tengok baju dia. Sebab saya orang susah kan. Jadi bila saya tengok baju lawa, saya suka. Saya suka tengok kan. Bilalah aku nak dapat pakai baju bling-bling macam tu. Bayangkanlah kan. Kita ni orang susah, tak biasa pakai baju lawa-lawa kan. Tapi bila kita tengok orang yang pakai baju cantik, orang yang berjaya, kita mesti kena ada rasa satu yang macam terinspirasi lah. Itu apa yang saya selalu rasa lah. Saya tengok orang berjaya, saya akan rasa terinspirasi. Kadang-kadang orang yang tak buat MUA, orang luar kan, dia selalu fikir bila orang tunjuk kemewahan, orang tunjuk lifestyle, dia akan selalu fikirkan, ni macam menunjuk ke apa kan. Tapi Alhamdulillah, saya masuk dalam perniagaan MUA, bila orang tunjuk dia dapat kereta besar, beli kereta besar, apa yang saya fikir masa tu, aku pun nak kereta besar juga. Bila orang kata dia beli baju mahal apa semua kan, saya cakap dekat, bergoyang-goyang baju saya. Kan? Tepuklah kuat sikit. Inspirasi daripada upline saya ni. Okey? Jadi, itulah bila kita tengok orang berjaya, kita kena sentiasa rasa terinspirasi. Macam artis lah. Best tau jadi diamond kan. Jadi diamond ni dia macam jadi artis. Siapa yang cita-cita dia nak jadi artis? Angkat tangan. Tak payah, susah payah. Nak jadi artis dekat luar sana, nak bayar publicity lagi. Nak buat benda-benda propaganda, nak kena bayar orang marketing kan. Saya nak jadi famous, senang je. Saya jadi diamond. Kan? Tak perlu nak buang banyak duit, nak bayar marketing kan. You jadi MUA, you jadi famous, you jadi artis, public figure. Seronok ke tak seronok? Tepukanlah untuk kita semua. Okay? So, apa yang saya buat? Saya kena lakukan pengorbanan. Sebab kalau saya tak buat pengorbanan, saya tahu saya akan lambat meningkat. Sebab MUA, kalau kita dah ada satu-satu ilmu, kalau kita tak gunakan ilmu tu untuk sharing dengan orang lain, takut ilmu tu kita akan lupa. Jadi apa yang saya belajar dekat house meeting, saya terus gunakan. Saya terus nak jual barang. Macam pasangan saya share lah kan. Dia kata saya ni jual apa je mesti nak cerita kat dia. Saya ni jual apa mesti nak cerita kat dia. Mestilah nak kena cerita, betul tak? Bangga dapat jual sebotol deodorant tau. Anda kalau dapat jual sebotol deodorant, tak cerita dengan pasangan, anda memang rugilah. Jadi jual sebotol deodorant, cerita dengan pasangan. Cerita tu biar gempak sikit. Macam kita jual atmosphere tu. Saya jual sebotol deodorant pun saya habak gempak lah. Dapat jual ni, kan? Bagus ke tak bagus? Sebab apa saya selalu ajar, kalau kita excited, PV mai banyak. Dia cakap macam tu lah. Pasal dia orang Penang kan. PV mai banyak. Kalau excited je, PV banyak. Excited je, PV banyak. Siapa sini dia tak mau excited? Angkat tangan. Siapa sini dia nak PV mai banyak? Angkat tangan. Anda memang excited. Tepukan untuk kita semua. So, saya buat pengorbanan. Anak saya, semua saya hantar pergi pengasuh. Sebab saya nak berjaya dalam perniagaan MUA, saya tahu. Saya tengok barisan upline saya, semua buat pengorbanan. So, mereka berjaya. Jadi saya kena buat benda yang sama kalau saya nak berjaya macam mereka. So, saya hantar semua anak saya pergi mengasuh dan sometimes saya buat perniagaan MUA. Kita kadang-kadang balik malam, betul, meeting malam kan. Jadi anak-anak saya, dia akan tidur dengan sendirinya. Kadang-kadang kerja sekolah dia semua buat sendirilah. Jadi dekat sini, bukanlah pengorbanan apa sangat, tapi dia lebih kepada pengorbanan perasaan. Anda tahu tak, bila saya dah ada duit sikit, saya ambil maid tau. Saya ambil maid, masa tu saya baru melahirkan anak ketiga saya ambil maid. Jadi maid tu, dia besarkan anak saya sampai umur 2 tahun. Jadi anak saya tak kenal saya. Anak saya tak kenal saya. Bayangkan, bila saya balik, kan anak kita umur 6 bulan, setahun, 2 tahun kan. Saya nak dukung dia tau. Dia riau lah. Macam saya ni, jiran. Tahu tak kalau kita ada anak umur 6 bulan, setahun kan. Kita nak dukung baby tu kan. Baby tu nangis tak?
Macam anak jiran kan. Baby saya nak dukung dia. Menangis lah sangat-sangat. Dia lebih suka bibik tu daripada saya. Tepuklah kuat sikit. Ni sebenarnya cerita sedih. Tapi bila dah jadi diamond, dia tak sedih sangat. Sebab apa tahu? Sebab anak saya tetap besar. Anak saya tetap besar. Dan hari ni, anak saya dah kenal saya. Tak kalau dia tak kenal mak dia dah kaya kot. Anak saya pun pandai tau. Tepuklah kuat sikit. Kan? Jadi dulu saya selalu fikir kan. Ya anak aku ni tak kenal aku ni, aku MW sangat ni kan. Jadi bila anak saya dah umur 3 tahun kan. Kenal pula. Anak saya tadi naik kan. Mami cantiknya mami. Baru kau tahu. Okay. Tepukanlah untuk anak-anak saya. Okay. Ni anak-anak yang saya tinggalkan dulu. Dan hari ni dah besar. Dah besar pun. Tetap besar. Tetap besar. Dulu, saya bukanlah. Kadang-kadang kan. Kita bagi alasan tau. Anak saya kecil lagi. Tunggu anak saya 5 tahun baru saya buat MW kan. Tapi nasib baik. Saya duduk dalam komuniti MW yang dia selalu bagi cara. Kan. Macam apa yang saya cakap kan. Anak kecil lah masa yang sesuai buat MW. Sebab kalau dia dah besar nanti, lagi susah nak buat MW. Kita keluar pintu depan, dia keluar ikut pintu belakang. Itu memang ayat yang sentiasa terngiang-ngiang. Jadi saya kata, tak mau. So anak saya lahir-lahir je, saya memang buat MW lah. Saya memang buat MW. Dan alhamdulillah, anak saya 4 tahun, saya pun dah diamond. Bayangkan kalau saya nak tunggu anak saya 4 tahun baru saya nak buat MW, agak-agak saya dekat bawah baru nak dengar orang jadi diamond share. Setuju ke tak setuju? Nasib baik masa ketika itu saya dengar nasihat upline. Tak apa, anak kecil lah kena buat MW. Jangan jadikan anak sebagai alasan untuk kita tak buat MW, tetapi jadikanlah anak sebagai alasan kenapa kita kena berjaya dalam perniagaan MW. Anak-anak saya memang serius buat MW. Kalau saya tengah meeting, mereka akan duduk dekat luar pintu. Tak berani nak masuk dalam pintu. Ini pintu kan rumah. Pintu rumah. Mereka akan duduk kat luar sampai tertidur. Siapa yang... Yalah sebab kita nak meeting kan. Anak nak datang mengacau. Tapi saya serius. Saya tak bagi anak masuk. Sampai anak tertidur. Agak-agak sedih tak dalam keadaan macam ni? Sedih ke tak sedih? Ni cerita sedih tau. Ni cerita sedih. Tapi dululah. Hari ni dah jadi diamond dah. Tak ingat. Tepuk kuat sikit. Okay. So, anak saya punya bukan pengorbanan lah. Nak kata cabaran tu pun tak juga. Sebab bila kita ada anak kecil ni, of course anak kita memang kadang-kadang demam, kadang-kadang tak sihat, kadang-kadang sakit. Anak saya ni dia selalu penat dululah kan. Jadi, saya ni, nak terpijak-pijak dah kain ni. Tepuk kuat sikit kain kembang ni. Okay. Jadi itulah pengorbanan perasaan kan. Kita jangan terlalu sedih lah. Sebab bila saya tengok anak saya sakit, tak sihat macam ni kan, lagi buatkan saya bersemangat untuk berjaya dalam perniagaan MW. Sebab saya yakin dan percaya, one day bila saya berjaya dalam perniagaan MW, saya akan dapat balik masa saya. Masa tu saya ada banyak masa dengan anak-anak saya. InsyaAllah dia sakit ke, dia ada exam ke, dia nak pergi sekolah ke, apa-apalah kan. Masa ketika itu mungkin saya dah Founders Crown Ambassador. Kan, dah ada banyak masa. Sebab saya tengok upline saya macam tu. Dulu memang tinggal anak. Dulu memang buat pengorbanan perasaan. Tapi hari ni memang diorang dapat balik masa tu. Diorang dapat balik get back dengan family tu. That is the precious time ever lah. Best ke tak best? Jadi buatlah MW betul-betul. InsyaAllah kita dapat bayar balik masa yang kita korbankan untuk family kita dulu. Setuju ke tak setuju? Setuju, tepuklah tangan kuat sikit. Okay? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. InsyaAllah semua orang yang berusaha mesti dapat hasilnya. Saya tunjuk dekat anda hasil yang bila saya belajar, bila saya komit, bila saya buat pengorbanan sikit kan. Ini antara achievement yang saya dapat. Tepukan dulu untuk MW. Alright? So, dalam masa 4 tahun, alhamdulillah saya capai diamond. Anak yang saya tinggalkan dulu, saya ada duit. Saya buat MW betul-betul, so saya ada duit. Jadi bila saya ada duit, saya hantar mereka dekat sekolah yang terbaik yang ada di Taiping. Tepuklah tangan kuat sikit.
So, anak saya jadi best performance tau. Anak yang saya tinggal-tinggal tu jadi best performance. Kadang-kadang orang selalu cakap kan, tinggal-tinggal anak tu sakit, anak jadi apa pun kita tak tahu. Setuju ke tak setuju? Itu yang selalu orang cakap. Tapi saya percaya. Saya percaya. Jadi bila saya buat MW betul-betul, saya ada duit, saya hantar anak saya dekat tempat yang betul. Bayangkan, kalau saya tak buat MW, saya tak ada duit, saya nak kena jaga anak saya sendiri. Belum tentu saya ajar anak saya umur 4 tahun, dia pandai baca. Sebab saya tak ambil pun pendidikan awal kanak-kanak. Belum tentu kalau saya ajar dia membaca, dia boleh membaca. Setuju ke tak setuju? Jadi baik saya buat MW betul-betul, saya ada duit, saya hantar dia dekat tempat yang betul untuk dia belajar. Umur dia 4 tahun, dia dah pandai membaca. Dia tahu bahasa Melayu, bahasa English, Mandarin. Dia pandai baca Iqra, dia pandai solat, baca doa kunut. Dan dia pandai baca tahiyat akhir dan dia ingat semua waktu solat. Dan saya tak pernah ajar tu semua. Saya tak pernah ajar tu semua. Saya cuma hantar dia dekat tempat yang betul untuk dia belajar. Bagus ke tak bagus? Penting tak kalau kita ada duit? Penting tak kita kena ada duit? Tepuk tangan kuat sikit. Okey? Seterusnya reward daripada MW atas pengorbanan. Okey? Reward daripada MW 2018 Hokkaido, 2019 Dubai, Sydney, Alaska. Dan kami punya diamond yang pertama, DI, diamond invitation yang pertama di Finland. Baru balik bulan 2 hari tu. Tepukan dulu untuk MW. Dan nak datang ni, nak pergi Santorini. Tepuk kuat sikit. Saya mula-mula dulu masuk MW, satu je saya nak. Saya cuma nak duit lebih. Saya cuma nak duit lebih untuk saya boleh bagi dekat ibu ayah saya. Itu je yang saya nak. Mungkin sama macam anda. Anda buat MW nak duit lebih. Setuju ke tak setuju? Siapa sini dia buat MW tak ada sebab? Angkat tangan. Kan? Kita buat MW sebab nak duit lebih. Betul ke tak betul? Tapi bila saya buat MW betul-betul, dia bukan semata-mata bagi saya duit lebih. Dia bagi saya bonus tahunan juga. Dia bagi saya melancong percuma macam ni. Bagus ke tak bagus? Dan bestnya ada leadership bonus. Best ke tak best? Kita aim nak satu perkara je, MW sediakan ataupun MW bagi banyak sangat income. Best ke tak best? Tepuk tangan kuat sikit. Jadi hari ni kalau anda aim nak duit lebih, anda buat saja MW. Sebab one day anda akan dapat benda yang lain-lain yang lagi best. Contohnya macam melancong ni. Saya tak pernah nak impikan. Dulu masa saya hidup biasa-biasa, saya tak pernah nak impikan nak pergi Hokkaido, nak pergi Dubai, nak pergi Istanbul, nak pergi Finland semua. Tak pernah ada rasa nak berimpian. Sebab kita tahu kita tak ada duit. Setuju ke tak setuju? Tapi dengan MW, saya ada sedikit rasa nak berimpian. Sebab saya ada MW. Bagus ke tak bagus? Siapa sini dia berimpian nak pergi melancong percuma? Angkat tangan. Tinggi. Turun tangan. Tepukan dulu untuk kita semua. InsyaAllah impian anda akan jadi kenyataan. Okay? So yang ini Alhamdulillah saya jejakkan kaki di Finland. Finland ni best gila lah. Sangat-sangat best. Saya pun tak erti nak cerita macam mana. Kalau anda nak rasai layanan yang super VIP, anda semua kena jadi diamond. Boleh ke tak boleh? Tepukan untuk kita semua. Alhamdulillah macam yang saya selalu cakap lah kan. Saya nak duit sahaja. MW bukan semata-mata jaga kita ABO. Tapi MW jaga keluarga kita. MW jaga keluarga kita. Masa first time saya dapat pergi ke ALS saya yang pertama 2018. Alhamdulillah masa itu poin saya cukup. Dan MW kata boleh bawa ahli keluarga. Bagus ke tak bagus? Nak cari perniagaan mana yang dia jaga kita dan jaga keluarga kita sekali. Nak cari dekat mana? Alhamdulillah rezeki kita semua dengan MW. Kali pertama saya layak melancong. Alhamdulillah MW bawa ibu dan ayah saya bersama. Bagus ke tak bagus? Bagus tak kalau kita dapat bawa ibu ayah kita bersama percutian MW? Bagus ke tak bagus? Siapa dia nak letak impian macam tu? Angkat tangan. Alhamdulillah. Impian anda akan jadi kenyataan. Sebab Osaka boleh bawa family. Tepuk tangan kuat sikit. So,
ni adalah peluang kita untuk bawa family kita. Boleh ke tak boleh? Siapa dia nak pergi Osaka dan dia nak bawa family? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tak dengar suara. Tak cukup motivasi. Turun tangan. Tapukan dulu untuk kita semua. InsyaAllah dah janji kan. Dah janji kena buat betul-betul. Sebab sangat-sangat rugi. Peluang ni dia tak datang banyak kali. Sebab hari tu 2018. So hari ni 2024. Anda kalau tak bawa family anda 2024. Anda nak kena tunggu bila? 6 tahun lagi. Takut tak sempat. Saya selalu fikir macam tu tau. Saya buat MBA betul-betul. Sebab saya selalu fikir, saya takut tak sempat. Saya takut tak sempat. Jadi saya buat MBA laju-laju. Kalau orang kata, Dinda buat MBA laju-laju. Ya, saya kena buat laju-laju. Sebab saya takut tak sempat. Saya selalu cakap macam tu. Walaupun masa ketika itu, mak ayah saya sangat sihat. Tapi saya sentiasa fikir, saya takut tak sempat. Jadi saya kena jadi anak yang berjaya cepat-cepat. Supaya ibu ayah saya sempat rasa kesenangan. Bagus ke tak bagus? So kepada anda, saya minta maaf dulu yang mana yang dah ketiadaan ibu bapa. Tapi siapa yang masih ada ibu bapa, anda kena buat laju-laju. Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah, saya sempat bawa ibu ayah saya. Waktu kali pertama MW, buat boleh bawa family. Sebab kalau saya baru nak bawa, kali yang ini dah tak sempat dah. Sebab ibu saya baru 100 hari pergi menghadap ilahi. Jadi Alhamdulillah saya rasa blessing sangat. Saya sempat bawa ibu ayah saya merasa pengalaman bersama MW. Tepukan. Alhamdulillah Alhamdulillah. Ni semua nikmat lah, nikmat. Kalau tak ada MW, kalau tak ada rezeki dengan MW lah, mungkin tak dapat macam ni. So hari ni kalau anda tengok Dinda, baru umur 30-an kan, dah pakai kereta Mercedes. Saya beli masa tahun 2022, dah 2 tahun dah. Bagus ke tak bagus? Kawan-kawan saya tak ada lagi pakai Merc. Tepuklah kuat sikit. Saya buat lawak tau. Anda tak gelak lah. Tolong gelak sikit boleh tak? Tak cukup motivasi. Tepuk tangan kuat sikit. Okey. Ni semua dengan MW lah. Alhamdulillah. Okey. Ni yang paling best. Ni yang paling best. Yang lain-lain tu okey je. Yang ni paling best. Anda tahu tak? Bila saya tengok upline saya cantik. Kan saya kata saya suka tengok dia pakai baju cantik. Upline kata nak pakai baju cantik. Platinum tak boleh pakai baju bling-bling macam ni. Kalau platinum pakai baju macam ni, orang terkejut tak? Saya ingat kan, platinum pun tak berani pakai baju macam ni. Betul ke tak betul? Ada tak platinum berani pakai baju macam saya? Tak berani. Saya masa saya platinum pun, nak beli baju yang ada lace pun tak berani. Tak tahu, dia rasa takut. Tapi apa yang kata, tapi you jadi diamond, you boleh pakai. Tepuklah tangan kuat sikit. Bagus tak kalau upline letak syarat macam tu? So kalau anda nak pakai baju cantik-cantik, cepat-cepatlah jadi diamond. Jadi Alhamdulillah, nasib baik saya jadi diamond. Saya boleh pakai baju bling-bling. Tak buka dulu tak upline. Bila upline kata boleh pakai, anda tengok, sekali saya beli dekat 3,000. Padan muka laki saya. Kan? So saya cantik tak? Tepuklah tangan sikit kat upline. Kan? Okay? Ni best tau. Sebab bila lagi kita nak pakai cantik-cantik? Anda tengok saya pakai baju cantik, takkan anda tak teringin pakai baju cantik? Teringin ke tak teringin? Kalau teringin, cepat-cepat jadi diamond. Nanti boleh pakai baju cantik. Boleh ke tak boleh? Tapukan dulu untuk kita sama. Okay, so apa yang saya dapat nikmat lagi berada dalam perniagaan MW ni, saya dapat ramai kenalan, ramai ahli keluarga. Best tak MW? Saya ingat kalau saya tak buat MW, siapa pun tak kenal saya. Siapa pun tak sayang saya. Tapi bila saya buat MW, saya jadi diamond, ramai orang sayang saya. Tepuklah tangan kuat sikit. Anda nanti jadi diamond, ramai juga orang sayang. Siapa dia suka kalau ramai orang sayang dia? Angkat tangan. Kita hidup ni secara fitrahnya, memang kita nak orang sayang. Setuju ke tak setuju? Dalam MW, kita banyak kasih sayang. Setuju ke tak setuju?
Macam kita sayangkan upline kita, kita sayangkan tim kita, ABO kita. Bagus tak MW? MW terapkan macam tu. Tepukan dulu untuk MW. Okey? Alhamdulillah. Lain tak ada apa. MW ajar konsep yang sama, selling, sponsor, service. Saya buat benda tu je. Saya buat dan berterusan. Dulu saya buat, hari ni pun saya masih buat. Boleh ke tak boleh? Tak ada rahsia lagi. Boleh ke tak boleh? Tepukan lagi sekali untuk MW. Okey, saya nak share dengan anda. Ibu saya meninggal dunia bulan Mei hari tu. Bulan Mei 22 hari bulan. Jadi perkara ni yang paling saya takut. Dalam hidup saya tak takut yang lain. Saya takut kalau saya kehilangan ibu bapa saya. Itu yang paling saya takut lah. So hari yang paling saya takut kan dah tiba. Dah tiba bulan Mei hari tu. So masa mak saya tak ada, saya ingat saya nak heal tu lebih kurang dalam masa tempoh 1 bulan lah. Sebab saya rasa macam benda ni berat sangat. Terlalu berat. Sebab saya buat MW, saya nak berjaya dalam hidup saya. Sebab saya nak tunjuk dekat mak saya. Saya nak tunjuk dekat ayah saya. Alhamdulillah lah, ayah saya masih berada dekat sini bersama-sama kita. Okay. Jadi bila mak saya tak ada, saya hilang jiwa raga saya. Saya rasa macam itulah, saya hilang jiwa raga saya. 1 bulan saya rasa macam, saya tak mau nak cakap down, tapi 1 bulan saya rasa macam hilang lah. Saya rasa hilang. Lepas 1 bulan tu, saya datang balik. Saya buat aktiviti balik lah. Masa tu saya datang ke khusus, okay? Khusus kami lah, okay? And then, hari yang saya first time nak keluar rumah tu, saya accident. Dan accident tu, kalau anda tengok dekat belakang tu, dia macam sikit je. Tapi accident tu macam teruk juga tau. Tapi bukan saya drive lah. Bukan saya drive, okay. Downline saya drive. Anda bayangkan, dia kereta ni, dia macam hilang kawalan tau. Dia macam, sup. Macam tu. Dia nak langgar divider kiri, kanan, hilang kawalan. So kalau dia terlanggar tu, saya ingat, memang teruk jugalah kan. Yang jadikan dia lebih teruk adalah, lepas dia, sup, macam tu. Lepas tu kereta berpusing, dia terberhenti, dia menghadap ke belah sana. Sebab kita nak pergi belah sana, so dia menghadap terbalik. Masa tu ada, saya tak ingat lori ke bas, memang besar gila dan laju gila. Masa tu saya dengan 2 orang ABO saya cakap mengucap. Saya cakap mengucap je lah. Okay. Sebab memang dah tak boleh lari. Tapi masa ketika itu, memang nak dijadikan rezeki lah kan. Rezeki belum sampai ajal. Nasib baik downline saya. Tepukan dulu untuk PDD Syukriah. Okey. Hebat dia. Dia terus masuk gear, dia pusing balik. Jadi kami sempat. Oh no, kita tak sempat elak. Bas yang besar tu yang elak kita. Dia elak, lepas bas dah elak, kita pergi tepi lah. Tapi yang belakang downline saya, FDD Zatul tu tak nampak dia kat mana. Sebab dia dah kat bawah. 1 minggu badan dia lebam-lebam. Tepuklah sekali lagi untuk downline saya. So, habis daripada accident ni, alhamdulillah, upline saya datang. Tepukan dulu untuk Syarul Fahmi Damas. Datang bagi kata-kata semangat. Dan pada ketika itu, saya tak ada pun rasa macam apa-apa sangat. Okay? And then saya pergi ke khusus tu. Dan kebetulan hari tu saya baca topik. Untuk khusus lah, untuk MW. Saya baca topik. And then habis-habis tu, semua orang datang tanya saya, Dinda, tak rasa macam, macam mana you tak rasa apa-apa? Baru lepas accident, sebab 2 orang downline tu bernangis-nangis, takut, trauma. Trauma lah sebab baru menghadapi perkara macam tu kan. So, saya tak rasa apa-apa. So dekat situ saya fikir macam ni tau. Aku dah lalui perkara yang paling berat, sangat berat dalam hidup aku. Ujian yang sangat berat dalam hidup aku. Aku dah lalui. So, the next ujian yang datang tu, rupa-rupanya Allah jadikan saya lebih kuat. Tepukanlah. Jadi hari ini, pengajaran dia dekat sini adalah apabila kita dapat ataupun kita ditimpa satu-satu musibah. Kalau kita rasa benda tu ujian yang sangat berat. Kalau kita rasa benda tu macam dugaan yang paling besar lah dalam hidup kita. Sebenarnya, kita kena yakin dan percaya bahawasanya
perkara yang berlaku tu sebenarnya nak ajar ataupun nak bawa Allah nak kita jadi lebih kuat selepas tu. Jadi itulah apa yang saya dapat. Lepas daripada saya dah dapat ujian yang paling besar dalam hidup saya, the next ujian yang datang, saya rasa macam okey je. Sebab aku dah cukup kuat. Aku dah lalui perkara yang paling berat dalam hidup aku. So the next ujian is saya boleh lalui dengan tenang dan sabar. Bagus ke tak bagus? So untuk anda hari ini, kalau anda mengalami satu situasi yang mana anda rasa besarnya, beratnya ujian aku, jangan mengalah. Boleh ke tak boleh? Sebab percayalah, selepas itu anda akan jadi lebih kuat. Tepukan dulu untuk kita semua. Ada satu kawan saya tanya, kawan Saklan saya tanya. Dia kata, Diamond, boleh tak saya nak tanya satu perkara? Apa perkara yang Diamond dapat dalam MW lah, yang paling besar, yang kalau saya tanya MW dapat apa, Diamond nak jawab apa? So saya terfikir, apa yang saya dapat? Memang saya dapat duit ringgit. Memang kadang-kadang orang cerita kita dapat lifestyle, kita dapat rumah besar, kita dapat kereta besar. Bagus, itu memang antara benda yang kita dapat. Tapi bila saya ingat-ingat balik apa yang saya dapat bila saya dalam perniagaan MW adalah saya dapat duit, dan bila saya ada duit, saya boleh pastikan ibu bapa saya, keluarga saya sepanjang hidup mereka, mereka tidak susah, tidak miskin. Okay? Anda bayangkan, selama saya buat perniagaan MW, ibu ayah saya tak ada hutang langsung. Ibu ayah saya freedom. Walaupun kami tak kaya, tapi kami tak miskin. Dan ibu saya pergi menghadap Ilahi dalam keadaan dia tak ada hutang dan dalam keadaan dia tidak miskin. So, saya rasa itulah benda yang paling nikmat dalam hidup saya. Bila saya ada duit, bila saya buat MW, saya ada duit, saya boleh pastikan ibu ayah saya berada dalam keadaan yang selesa, senang dan tidak miskin. Tepukan dulu untuk kita semua. Jadi hari ini, kalaupun anda tak ada impian yang besar, kalaulah, tapi setidak-tidaknya anda kena letak satu keazaman. Kalau aku tak boleh nak jadi hebat sangat, setidak-tidaknya aku boleh memastikan ahli keluarga aku ataupun ibu ayah aku tak ada hutang, dan sepanjang saya boleh make sure, sebab ibu saya dah meninggal. So saya boleh make sure, saya boleh berani katakan kepada anda, sepanjang hayat ibu saya tak ada hutang, ibu saya tidak meninggal dalam keadaan miskin. Bagus ke tak bagus? Tepukan dulu untuk kita semua. Okey? Jadi, alhamdulillah, saya memang selalu, hidup saya, kita ni kena ada satu kata-kata azimat ataupun kata-kata motivasi. Jadi saya pegang kata-kata upline saya. Dia kata, fikir apa nak buat esok, jangan fikir apa nak jadi. Fikir apa nak buat, jangan fikir apa nak jadi. Saya dulu, sebelum saya fikir apa yang saya nak buat, saya dah fikir dah apa yang nak jadi. Contohnya, kalau aku pergi cerita MW dekat dia ni mau ke tak mau? Mesti dia tak mau. Tu contoh dia. Tu dulu saya lah. Jadi saya tak fikir apa yang saya nak buat esok. Saya fikir apa yang nak jadi. Sama lah macam kalau kita nak pergi buat demo, kita nak cerita pasal produk kan. Kita fikir, dia ni nak beli ke tak nak? Dia ni ada duit ke tak nak? Saya kalau aku cerita kat dia, kalau dia tak beli sekejap lagi, mesti malu. Tak payah cerita lah. Tu contoh dia. Tu contoh kepada kata-kata ni. Jadi, nasib baik upline saya bagi satu kata-kata, jangan fikir apa nak jadi. Yang kita perlu fikir, apa yang kita nak buat. Boleh ke tak boleh? So, saya tak fikir apa nak jadi. Kalau saya nak cerita MW, saya cerita je. Dia nak, dia tak nak, saya nak cerita dulu. Sama macam saya nak cerita tentang produk. Dia nak, dia tak nak, saya nak cerita dulu. Boleh ke tak boleh kita pakai, sama-sama kita pakai kata-kata azimat ni. Boleh ke tak boleh? Tepukan dulu untuk upline kita semua. Last kata-kata mentor saya. Yang ni saya pegang. Yang ni kata-kata yang saya pegang. Cakap apa yang orang suka dengar. Jangan cakap apa yang kita suka cakap. Cakap apa yang orang suka dengar. Cakap apa yang orang suka dengar. Jadi bila saya nak bercakap, saya fikir,
Satgi orang suka dengar tak? Kalau orang tak suka dengar, mesti tak jadi diamond. Tu maksud dia. So, dekat sini, saya punya mentor, dia cakap, dia sebenarnya nak menjadikan kita ni seorang manusia yang bagus. Seorang manusia yang baik lah. That's why, kena cakap apa yang orang suka nak dengar je. Jangan cakap apa yang kita suka nak cakap. Sebab, kalau kita ada satu attitude yang macam ni, insya-Allah, kita memang boleh berjaya. Tepukan dulu untuk upline kita semua. So, saya sangat pegang dua kata-kata azimat ni. Kalau saya ada kata-kata azimat, kalau saya ada kata-kata motivasi yang saya pegang selama ni untuk menjadikan saya seorang diamond, untuk menjadikan saya seorang manusia yang lebih baik, anda pun kena cari satu kata-kata azimat. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, tepuk tangan untuk kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you at the top. Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause to our founders, Diamond, Amira Husni dan Aina Fatila.